Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar semua? Hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk baru berkaitan dengan masyarakat agraria. Sebelum ini kita melihat masyarakat agraria di Belanda. Hari ini kita lihat masyarakat agraria di China pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Okey, sama ada kita akan lihat dari segi ciri-ciri masyarakat agraria di China, faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat agraria di China, juga berkaitan dengan perkembangan masyarakat agraria di China. Jadi kita boleh gunakan maklumat ini untuk menjelaskan kefahaman kita tentang apa yang dikatakan sebagai ciri-ciri masyarakat agraria, itu masyarakat yang berasaskan pertanian ataupun faktor-faktor yang menyebabkan China menjadi sebuah negara pertanian pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Dan kita juga boleh lihat daripada maklumat ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat agraria di China pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Okey, teruskan bersama saya, Super Sensei. Negara China mempunyai keluasan hampir 90.6 juta kilometer persegi. Tetapi tanah yang sesuai untuk kegiatan pertanian hanyalah 15% sahaja. Jadi kawasan lain terdiri daripada kawasan pergunungan dan juga gurun di sebelah barat dan utara China. Dan negara China sebahagian besarnya berada dalam kawasan hawa sederhana dengan mengalami perubahan iklim dari kawasan tropika ke kawasan yang sejuk. Keadaan ini membolehkan penanaman pelbagai jenis tanaman. Jadi negara China masih mampu mengeluarkan makanan untuk penduduk dan untuk dieksport ke luar negara. Zaman pemerintahan dinasti Ming dan juga dinasti Qing misalnya, negara China masih dipanggil sebagai masyarakat agraria kerana ia meliputi 85% daripada keseluruhan penduduk, dan mereka yang tinggal di kawasan desa pada waktu itu mengusahakan kegiatan pertanian. Jadi masyarakat agraria di China tertumpu di kawasan timur laut China dengan Mongolia. Kawasan ini mempunyai dataran luas yang subur di sepanjang Sungai Kuning. Di sebelah selatan pula terdapat pula Sungai Yangtze, itu sungai terbesar di China yang banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat agraria di China. Okey, fakta yang saya jelaskan ini sebenarnya kita boleh kaitkan dengan ciri pertama masyarakat agraria di China, iaitu dari segi keadaan bentuk muka buminya, keadaan iklimnya, dan juga apa yang dikatakan sebagai penempatan. Kedudukan penduduk pada waktu itu memang sesuai untuk kegiatan yang berasaskan pertanian. Kedudukan geografi, kedudukan fizikal, kedudukan penempatan ataupun penduduk pada waktu itu adalah di kawasan yang subur untuk kegiatan pertanian. Itu ciri yang penting. Perkara yang pertama, faktor yang pertama yang boleh kita kaitkan dengan kemunculan masyarakat agraria di China. Masyarakat agraria ialah masyarakat yang berasaskan pertanian, penternakan dan juga pemungutan hasil hutan dan hasil sungai ataupun hasil laut. Kebiasaannya pendapatan mereka terbentuk di sekitar kawasan yang subur seperti di kawasan lembah sungai. Masyarakat agraria di China hanya menurut segala arahan golongan pembesar dan tiada sistem pemberian gaji kepada masyarakat tani. Jadi masyarakat agraria di China melaksanakan tanggungjawab sebagai petani atas tanggungjawab kepada pemerintah. Jadi tanah di negara China semua dimiliki oleh maharaja dan digunakan kepada golongan bangsawan ataupun juga pembesar yang dipanggil tuan tanah. Jadi tanah merupakan satu aset berharga yang dapat menentukan status sosial masyarakat itu. Jadi ciri yang kedua yang kita boleh kaitkan dengan masyarakat agraria di China adalah kedudukan pemerintahan yang bersifat feudal itu sebenarnya memberikan terutamanya dari segi hak milik tanah kepada pembesar yang diberi tanah oleh raja ataupun maharaja China pada waktu itu, bergantung kepada jasa yang telah diberikan
oleh pegawai-pegawai ataupun golongan bangsawan yang memberi perkhidmatan di wilayah-wilayah di tanah besar negara China. Jadi petani mengusahakan tanah milik golongan pembesar ini untuk mendapatkan pendapatan ataupun hasil ataupun mendapatkan makanan daripada tanaman yang mereka usahakan. Dengan dibantu oleh para pembesar dan mereka yang menjadi tuan kepada tanah yang mereka usahakan, yang dipanggil sebagai tuan tanah. Ini ciri yang penting mengapa China juga boleh dijadikan faktor ataupun sebab mengapa China menjadi satu masyarakat agraria yang penting pada awal ini. Ini disebabkan oleh keadaan ini. Dari segi hak milik tanah, dari segi tanggungjawab atau bidang kuasa, bidang tugas pembesar dan juga rakyat biasa sebagai seorang petani. Tuan-tuan tanah ini juga memberikan tanah kepada golongan rakyat ataupun masyarakat agraria untuk mengusahakan tanah tersebut. Tanah ini diusahakan dari satu generasi ke satu generasi secara bersama dan tidak mengutamakan hak individu. Masyarakat agraria di China mengusahakan tanah pertanian secara tradisional dengan menggunakan peralatan lama dan najis binatang untuk menyuburkan tanah. Namun hasil yang diperoleh hanya cukup untuk menampung keperluan harian dan mereka tidak dapat menyimpan untuk menghadapi saat kecemasan seperti kemarau, banjir dan sebagainya. Jadi mereka akan meneruskan kehidupan dengan mencari hasil hutan dan menjual anak-anak perempuan mereka sebagai hamba. Walaupun negara China mempunyai tanah yang subur dan masyarakat agrarianya cekap bercucuk tanam, namun mereka masih hidup dibelenggu dengan kemiskinan. Disebabkan oleh keadaan pada waktu itu. Tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat agraria di China ialah penanaman padi sawah yang banyak ditanam di kawasan lembah sungai Yangtze dan juga sungai Kuning. Tanaman lain turut diusahakan seperti menanam kuah kapas, tebu, teh, gandum, barley, sekul dan juga biji renang lain. Jadi masyarakat China yang tinggal di tanah tinggi di utara China pula, mereka menanam padi huma ataupun padi bukit, sekul dan kekacang, terutamanya di sekitar sungai Heilongjiang. Masyarakat agraria di China mula mengalami perubahan di zaman dinasti Ming apabila wujudnya hubungan dengan negara-negara luar seperti selatan India, Sri Lanka, Selat Hormuz dan juga di pesisiran pantai timur Afrika. Hubungan ini telah meningkatkan aktiviti perdagangan antara China dengan pedagang-pedagang dari luar, terutamanya di pelabuhan Canton di China. Ini telah menjadikan pertanian di China itu semakin maju, semakin berkembang, semakin berubah disebabkan berlakunya hubungan dengan negara-negara lain. Ini akan menyebabkan kepada perubahan dari segi teknologi, perubahan dari segi permintaan terhadap barangan daripada China pada waktu itu. Ini semua telah memberi impak yang besar kepada kehidupan masyarakat agraria di China. Ini dari segi memperoleh keuntungan daripada aktiviti pertanian yang mereka usahakan. Okey, pelajar, cuba lihat fakta yang saya jelaskan ini. Kita boleh kaitkan fakta-fakta ini dengan beberapa perkara yang kita boleh jadikan sebagai ciri dan juga faktor yang mempengaruhi masyarakat agraria di China. Kita boleh kaitkan pula dengan perkembangan masyarakat agraria di China, kita boleh kaitkan dengan perubahan dalam masyarakat agraria di China, kita boleh kaitkan dengan kemajuan dalam masyarakat agraria di China. Pertama, kalau kita lihat dari segi kaedah pertanian. Contoh, kedatangan pedagang luar telah menyebabkan negara China menerima pelbagai pengaruh dari tamadun luar. Jadi, kaedah pertanian juga berubah. Keterbukaan pemerintahan dinasti Ming misalnya telah membawa banyak perubahan dalam bidang pertanian dan ini telah meningkatkan lagi ekonomi negara China pada waktu itu. Seterusnya, membolehkan negara China menikmati kemakmuran dan kekayaan dari hasil pertanian dan menyebabkan berlakunya pertambahan penduduk pada waktu itu. Jadi semasa pemerintahan dinasti Ming, China telah berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian. Bagaimana nak meningkatkan hasil pertanian? Mereka telah memperkenalkan sistem pengairan. Ini adalah teknologi dalam bidang pertanian, sistem pengairan. Mereka mengamalkan tanaman bergilir mengikut musim. Itu adalah sistem tanaman ataupun kaedah pertanian yang digunakan. Ini sistem tanaman bergilir mengikut musim.
musim panas, musim sejuk ni kan, musim sederhana, musim musim bunga ni dan sebagainya ni. Jadi mereka akan menanam begitu ni, dan mereka juga membuat sistem penggiliran ni, sistem penggiliran dengan jenis tanaman yang diusahakan. Memperkenalkan peralatan pertanian yang baru. Ini adalah juga teknologi pertanian. Memperkenalkan peralatan yang baru. Meningkatkan keluasan kawasan pertanian dan juga penggunaan baja. Meningkatkan kawasan pertanian itu adalah dasar kerajaan. Membuka lebih banyak kawasan untuk diusahakan sebagai kawasan pertanian. Itu juga ciri penting yang menyebabkan wujudnya masyarakat agraria di China, dan juga menjadi faktor yang membawa pada perkembangan masyarakat agraria di China. Penggunaan baja kita boleh kaitkan dengan teknologi, perubahan dari segi kaedah pertanian. Kalau dulu menggunakan baja asli, sekarang mereka gunakan baja kimia yang lebih memberi kesan yang lebih dari segi daya pengeluaran petani-petani dan meningkatkan produktif mereka dalam usahakan tanaman baru memperkenalkan biji benih yang baru yang memberi hasil yang banyak kepada para petani pada waktu itu. Jadi perkara ini penting. Nampak macam mana kita menghuraikan sesuatu huraian itu, kita berkaitkan dengan sesuatu pengetahuan seperti kaedah pengetahuan, dasar kerajaan, masyarakat yang berliterasi. Satu lagi adalah masyarakat berliterasi. Masyarakat Cina adalah masyarakat berliterasi dari segi pertanian. Sebab tu mereka boleh menjadi pertanian di China maju disebabkan mereka, rakyat mereka mempunyai pengetahuan tentang aktiviti pertanian. Bagaimana untuk meningkatkan produktiviti, keadaan pertanian yang sesuai untuk digunakan, teknologi yang baru yang perlu diperkenalkan dan sebagainya, serta dibantu oleh dasar-dasar kerajaan yang mengukuhkan lagi masyarakat agraria di China pada waktu itu. Satu lagi ciri penting dan faktor juga yang boleh kita kaitkan dengan masyarakat agraria di China adalah berkaitan dengan jenis tanaman yang diusahakan dan juga kepelbagaian jenis tanaman. Ini menyebabkan masyarakat agraria di China berkembang, berubah, maju. Contoh yang pertama, penanaman padi jenis baru telah diperkenalkan dari selatan Vietnam yang boleh ditanam 2 kali setahun dan tidak memerlukan air yang banyak. Ini telah membolehkan padi ini ditanam di kawasan tanah tinggi yang kekurangan air. Sudah pasti ini telah menambahkan produktiviti penanaman padi. Kawasan pertanian yang luas, hasil juga bertambah. Ini akan dapat membantu China menampung keperluan bekalan makanan mereka untuk pertempatan, dan lebihan itu boleh diekspor. Sebab tu perdagangan antarabangsa itu penting, khususnya dalam memperolehi teknologi. Dan China boleh memperbagaikan jenis tanaman yang mereka usahakan. Tanaman baru yang lain turut diperkenalkan seperti tanaman kekacang, ubi kentang, ubi kentang manis, bali dan juga jagung yang dibawa daripada Asia Barat. Ini juga mereka usahakan melalui sistem tanaman bergilir. Mereka gilirkan dengan jenis-jenis tanaman ini. Sebahagian tanah ditanam dengan kekacang, sebahagian lagi ditanam dengan bali, jagung dan sebagainya, untuk mengekalkan kesuburan tanah. Itu yang saya katakan tadi sebagai apa yang dikatakan sebagai teknologi pertanian dan sistem ataupun kaedah pertanian yang mereka gunakan. Semua ini kita boleh kaitkan dengan fakta-fakta ini sebagai contoh untuk kita huraikan dalam pengetahuan kita tentang masyarakat agraria, dan kita menjawab soalan yang berkaitan dengan masyarakat agraria. Sama ada ditanya tentang ciri-ciri masyarakat agraria, faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan masyarakat agraria di China, dan kita juga boleh kaitkan dengan perkembangan masyarakat agraria di China. Ini perkembangan. Kita berkait dengan perubahan, faktor yang berubah ataupun kemajuan yang dicapai oleh masyarakat China, masyarakat agraria di China pada waktu itu. Satu lagi ciri yang penting adalah berlakunya pengkhususan dalam kegiatan pertanian ataupun di kalangan masyarakat agraria di China. Jadi masyarakat agraria di China mengamalkan pengkhususan dalam pengeluaran barangan mengikut daerah. Itu dikatakan sebagai pengkhususan. Contoh, kawasan seperti tebu dikeluarkan ataupun dihasilkan di daerah Guangdong, Fujian dan Sichuan. Teh dan daun mulberry pula untuk makanan ulat sutra di Zhejiang dan juga selatan Jiangsu, kapas di Qinangsu dan juga daerah utara. Jadi ini menunjukkan berlakunya pengkhususan jenis tanaman tertentu di kawasan tertentu oleh masyarakat agraria di China. Jadi dia boleh memastikan bahawa
pengeluaran tentang sesuatu tanaman itu di kawasan tertentu diusahakan oleh masyarakat agraria di kawasan itu. Ini akan mengelakkan berlakunya persaingan, dan ini juga dapat membantu petani-petani dalam memperoleh hasil yang baik ataupun mendapat keuntungan yang lebih. Selain daripada itu, mereka juga mengusahakan lain-lain jenis kegiatan, misalnya perlombongan di Yunnan, perusahaan kain kapas, kain sutera, dan juga pakaian yang diusahakan oleh petani di Kiangnan, dan juga hasil hutan ataupun memungut hasil hutan seperti menebang kayu balak, ubat-ubatan dan sebagainya, herba dan sebagainya di Manchuria misalnya. Ini adalah contoh perkara-perkara yang dilakukan oleh masyarakat agraria di China melalui apa dikatakan sebagai pengkhususan yang dibuat oleh pemerintah China pada waktu itu. Dan mereka juga menjalankan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan kegiatan pertanian ataupun lain-lain kegiatan ekonomi yang lain untuk membantu petani dari segi memperolehi pendapatan yang lebih baik. Satu lagi usaha yang dibuat oleh masyarakat agraria di China adalah menjalankan kegiatan perindustrian berasaskan bahan mentahnya pertanian. Industri berasaskan pertanian. Contoh, industri porselin ataupun industri tembikar. China terkenal dengan tembikar ini. Memberi sumbangan dalam pendapatan negara China, dan bandar Jiangxi muncul sebagai pusat pengeluaran porselin yang utama. Suzhou pula sebagai pusat industri tekstil, dan Sunqiang menjadi pusat pengeluaran kain kapas. Jadi tanaman kapas menjadi tanaman yang penting di zaman dinasti Ming. Dari industri kraft tangan dan tenunan turut menyumbang kepada ekonomi masyarakat agraria di China. Jadi kepelbagaian kegiatan ekonomi berkaitan dengan pertanian ini telah membantu dari segi ekonomi masyarakat agraria di China pada waktu itu. Jadi pengkhususan yang diwujudkan oleh pemerintah China pada waktu itu telah membantu perkembangan ekonomi di dalam ataupun di wilayah tanah besar negara China pada waktu itu. Dan mereka memberi tumpuan kepada barang-barangan yang berimejkan negara China dan menyebabkan seperti tembikar mendapat permintaan yang tinggi di seluruh dunia disebabkan oleh keunikannya, kecantikannya dan sebagainya. Dan ini diusahakan oleh petani-petani di kawasan-kawasan rumah mereka ataupun di membina industri kilang yang kecil yang biasanya di kawasan-kawasan pedalaman. Di mana sumber asasnya adalah bahan asasnya adalah tanah liat. Dan petani mengusahakan pengeluaran porselin ini dan sangat terkenal pada waktu itu. Satu lagi ciri penting, dan juga kita boleh kaitkan dengan faktor dan sebagainya, juga berkaitan dengan dasar kerajaan. Bagaimana pemerintah China pada waktu itu pada abad ke-16 ke-17 memainkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan pertanian ataupun masyarakat agraria di China. Pentadbiran kerajaan memainkan peranan penting dalam urusan ekonomi masyarakat agraria. Kerajaan akan dibantu oleh golongan bangsawan, dan golongan bangsawan akan menjadi penguasa kawasan luar bandar dan juga membantu para petani dalam menjalankan kegiatan pertanian ini. Jadi golongan bangsawan menjadi perwakilan dalam kerajaan pusat dan menyelia kerja-kerja awam yang berlaku pada waktu itu. Ini menunjukkan bahawa dalam masyarakat agraria, hubungan antara raja dengan rakyat adalah penting kerana ekonomi dikawal oleh raja. Jadi semasa pemerintahan dinasti Qing 1944 sehingga 1911, masyarakat Cina hanya membiarkan ekonomi berada di tangan golongan bangsawan. Mereka bekerja untuk golongan bangsawan, mereka dapat hasil tanaman, dapat hasil dan sebagainya, mereka membayar cukai kepada golongan bangsawan ini dengan menyewa tanah dan sebagainya. Jadi golongan ini hanya mengawasi sistem poucia ataupun tanggungjawab kolektif untuk mengawal kaum petani. Manakala di zaman Kangxi, ekonomi China berlaku pemulihan dan hasil pengeluaran pertanian juga turut bertambah. Jadi dasar kerajaan sangat penting. Satu ciri yang penting, satu faktor yang penting yang mempengaruhi perkembangan masyarakat agraria di China. Okey, mari kita lihat lagi. Ada beberapa ciri yang kita boleh kaitkan. Ini yang saya nak jelaskan. Contoh, modal juga penting. Menyebabkan masyarakat agraria berkembang, masyarakat agraria maju, masyarakat agraria berubah di China. Salah satu faktornya modal.
Jadi masyarakat agraria di China turut menjalani kegiatan perusahaan pertukangan secara perkongsian modal dan sama-sama bertanggungjawab memajukan perusahaan ini. Okey, ini membantu ekonomi masyarakat agraria di China sebab mereka memiliki modal dibantu oleh golongan bangsawan yang mempunyai modal, okey, untuk menjalankan perusahaan lain ini yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Okey. Mereka juga bergabung mengikut wilayah menjadi satu kesatuan peniaga yang akan disertai oleh kesatuan peniaga, kesatuan penenun, kesatuan peniaga bank, kesatuan peniaga pakaian, kesatuan peniaga emas, kesatuan penanaman padi dan sebagainya. Jadi mereka ada kesatuan. Mereka ada kesatuan yang membantu mereka dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang mereka usahakan. Jadi kesatuan itu memainkan peranan penting. Faktor penting yang membawa pada perkembangan masyarakat agraria di China. Dan juga menjadi ciri penting yang memajukan masyarakat agraria di China. Yang ketiga, persatuan ini juga berperanan sebagai badan yang akan mengawal harga barangan. Mereka yang menentukan harga kain, menentukan harga padi, menentukan harga barangan yang mereka keluarkan, perusahaan yang mereka buat. Dan juga menyelesaikan segala masalah atau pertikaian antara ahli-ahli persatuan. Semua itu diselesaikan bersama mereka atas nama persatuan yang mereka anggotai. Masyarakat agraria juga di China juga menjalankan kegiatan perdagangan. Walaupun kegiatan ini dianggap hina dan rendah tarafnya di negara China, namun kegiatan ini sebenarnya memberi pulangan yang cukup besar kepada negara dan masyarakatnya. Itulah mulanya perdagangan antarabangsa China dengan negara lain sebelum China menutup pintunya kepada dunia luar. Jadi perdagangan itu berlaku sampai ke Melaka abad ke-14, masa dinasti Ming dan sebagainya. Jadi perdagangan itu telah menyebabkan ekonomi masyarakat agraria di China berkembang. Aktiviti perdagangan berkembang dengan baik kerana adanya sistem pengangkutan yang baik. Jadi satu lagi faktor, satu lagi ciri ialah keadaan infrastruktur yang baik pada waktu itu membolehkan kegiatan pertanian ataupun masyarakat agraria itu maju, berkembang, berubah. Jadi sistem angkutan yang baik, iaitu sungai sebagai jalan penghubungan utama seperti Sungai Yangtze, Sungai Peiho dan Sungai Kuneng. Ini contoh. Ini ada huraian, ada fakta, ada contoh. Dan kerana terusan turut dibina untuk merancangkan lagi aktiviti perdagangan seperti terusan yang besar yang menganjur dari Peking ke Hangzhou di selatan Sungai Yangtze dan juga terusan-terusan kecil di bahagian tengah dan selatan China. Jadi kemudahan infrastruktur, jalan raya, pengangkutan air, jalan darat, jalan laut, jalan sungai, pelabuhan dan sebagainya, semua itu akan memberi dan memajukan lagi kegiatan masyarakat agraria ataupun kegiatan ekonomi di China dan juga akan menyebabkan ini juga menjadi satu ciri penting dalam masyarakat agraria di China. Mari kita lihat ciri-ciri ataupun faktor-faktor yang lain. Pertama, dari segi perhubungan. Sistem perhubungan darat yang masih primitif pada waktu itu menyebabkan masyarakat masih menggunakan unta dan keldai sebagai pengangkutan utamanya. Dan itu dari segi perhubungan tadi. Ini perhubungan jalan darat, jalan air saya dah jelaskan tadi, melalui sungai, melalui laut, itu perdagangan antarabangsa. Dari segi perhubungan darat, dia masih lagi bersifat primitif, masih kurang maju. Menggunakan unta, keldai sebagai pengangkutan utama untuk membawa hasil pertanian dari kawasan pedalaman ke kawasan-kawasan bandar untuk dijual. Seterusnya, aktiviti perdagangan di China bukan hanya tertumpu kepada perdagangan dalam negara dan kawasan Asia, terutama kawasan Asia sahaja, tetapi turut berlaku dengan pedagang dari negara barat, terutamanya pada abad ke-16 dan ke-17. Disebabkan oleh kepelbagaian daripada hasil yang diusahakan oleh masyarakat agraria pada waktu itu. Misalnya kekayaan negara China dengan pelbagai hasil lumbung seperti arang batu, besi, tembaga, biji timah, timah hitam, antimoni, perak dan sebagainya telah menjadi tarikan kepada kedatangan pedagang-pedagang daripada barat ke pelabuhan-pelabuhan utama di China. Ini seperti pedagang dari Portugal, Spanyol, Belanda, Rusia dan British telah mula berdagang di China. Ini membawa kepada perkembangan perdagangan antarabangsa. Secara tak langsung dia telah membantu masyarakat agraria di Belanda. Di China pada waktu ini disebabkan oleh banyak barang yang diperlukan oleh negara luar daripada negara China. Misalnya pada tahun 1532, aktiviti perdagangan dengan Portugal telah bermula di pelabuhan Macau
dan dibenarkan berdagang di Canton pada masa-masa tertentu saja dengan dipantau oleh secara ketat oleh pembesar-pembesar China. Jadi pelabuhan salah satu ciri penting untuk menggalakkan kegiatan perdagangan antarabangsa wujudnya pelabuhan, dan China hanya membuka pelabuhan tertentu saja kepada kawasan-kawasan barat. Dan pada waktu ini kita dah lihat China dah mula cuba untuk mengawal negaranya dan mula menjalankan dasar isolasi ataupun tutup pintu, dan hanya membenarkan perdagangan berlaku di kawasan-kawasan tertentu saja. Ini yang menyebabkan barat tidak puas hati nanti terhadap negara China. Melalui aktiviti perdagangan ini, China dapat membeli barangan perak dari Portugal, dan pedagang Portugal pula dapat membeli sutera, itu barangan mewah yang diperlukan di negara-negara Eropah pada waktu itu. Jadi pelajar boleh lihat bahawa dalam masyarakat agraria pada abad 16 ke 17 ini, kegiatan ekonomi ataupun kegiatan pertanian itu sangat maju, sangat berkembang. Ini sangat maju disebabkan oleh kepelbagaian dalam kegiatan ekonomi, terutamanya perdagangan antarabangsa telah membolehkan hasil-hasil pertanian ini dieksport keluar negara. Terutamanya penanaman kapas, kemudian sutera, industri tekstil berkembang pesat. Juga hasil-hasil tanaman yang lain telah berkembang disebabkan oleh wujudnya perdagangan antarabangsa ini. Dan China memiliki pelabuhan-pelabuhan yang strategik, membolehkan pedagang-pedagang sama ada daripada barat terutamanya mula datang, dan mereka mahukan barang dari China. Barang yang popular seperti saya katakan tadi, sutera, tembikar, dan juga lain-lain barang seperti hasil-hasil petroleum, hasil-hasil perhubungan yang diperlukan oleh negara-negara barat. Dan satu lagi kena faham, China menjadi tumpuan disebabkan penduduknya yang ramai, juga memberi pasaran yang baru kepada pedagang-pedagang barat ini untuk menjual hasil mereka kepada China. Dan kena faham, pada waktu itu China tidak memerlukan barangan barat, sebab di China semua barangan yang mereka perlukan sudah ada, mencukupi daripada pengeluaran daripada masyarakat tempatan. Itu yang nanti yang membawa konflik kepada hubungan antara China dengan negara-negara lain. Seterusnya kita lihat kaitan dengan perdagangan antarabangsa juga. Pada tahun 1575, pedagang Spanyol telah tiba di China dan diikuti oleh pedagang Belanda pada tahun 1604. Jadi China mula mendapat perhatian di negara barat. Rusia pula telah menghantar wakilnya untuk menjalankan hubungan perdagangan dengan China pada tahun 1654. Seterusnya, pedagang British pula tiba di China pada 1639 untuk berdagang dengan China. Jadi aktiviti perdagangan ini telah menyebabkan pengaliran keluar wang perak China dengan banyak, dan ini telah mengakibatkan China berada di ambang inflasi kerana ketidakstabilan pengaliran mata wang perak. Pada waktu ini adalah berkaitan dengan industri ataupun pengeluaran ataupun tindakan British menjual candu kepada China pada waktu itu. Ini menyebabkan imbangan dari segi kewangan itu tidak seimbang antara British dengan China. Yang sebelum ini China mempunyai kekayaan, di mana mereka hanya membeli barangan yang mereka perlukan saja, sedangkan barat banyak membeli barangan daripada China. Jadi China mendapat keuntungan dari segi itu. Jadi ini menyebabkan British tidak puas hati dan sebagainya. Ini ada kaitan dengan perkembangan perdagangan antarabangsa nanti yang membawa kepada China menjalankan dasar tutup pintu. Jadi kerajaan China, dasar kerajaan berubah. Kali ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi China dan faktor utama kejatuhan dinasti Ming. Oleh itu, zaman dinasti Qing, kerajaan China telah mula mengamalkan dasar pengasingan ataupun isolasi ataupun dasar tutup pintu terhadap aktiviti perdagangan, dan hanya membuka pelabuhan Canton sahaja untuk aktiviti perdagangan. Itu pun dikawal ketat oleh peraturan negara China di bawah pengawasan Ko Hong pada waktu itu. Ini perkembangan yang berlaku di kalangan masyarakat agraria di China pada abad ke-16, abad ke-17 masuk ke abad ke-18. Disebabkan oleh keadaan politik pada waktu itu, apabila berlakunya perdagangan antarabangsa yang menyebabkan kerajaan China mengubah dasarnya kepada dasar tutup pintu ataupun isolasi. Ini yang membawa kepada konflik antara barat dengan timur pada waktu itu, yang membawa kepada perang candu pertama, perang candu kedua, dan akhirnya China kalah dan jatuh. China terpaksa membuka pintunya kepada dunia barat. Tambahan pula, masyarakat China menganggap perdagangan sebagai pekerjaan yang paling hina. Hal ini pernah disebut oleh Confucius bahawa pedagang adalah golongan yang tidak menghasilkan barangan, tetapi lebih kepada memeras golongan petani saja.
Okey, ini berubah. Dan masyarakat agraria itu mengalami perubahan. Okey, dasar tutup pintu ini juga telah juga kerana pemerintah dinasti Qing tidak mahu menerima ancaman dari golongan penentang yang menyokong dinasti Ming. Mereka bimbang jika pelabuhan dibuka, pihak penentang akan meminta bantuan daripada kuasa barat. Okay, semua ini menunjukkan dasar kerajaan, berkaitan dengan perkembangan semasa yang berlaku di China pada waktu itu. Jadi pedagang-pedagang barat mula tidak puas hati dengan dasar kerajaan China dalam aktiviti perdagangan ini, kerana bertentangan dengan amalan prinsip ataupun konsep perdagangan bebas laissez-faire yang diamalkan oleh kuasa barat. Ini yang membawa penentangan. Bagi barat, pedagang barat juga menentang campur tangan kerajaan China yang mengenakan tarif dan juga peraturan yang bersifat monopoli. Jadi ini merupakan sekatan sebab China tidak berminat untuk berdagang dengan barat. Jadi dia telah mengenakan pelbagai peraturan yang ketat yang menyukarkan pedagang-pedagang ini. Sekatan sebab mereka sebenarnya tidak mahu berdagang dengan kuasa barat. Wakil-wakil barat, terutamanya British, telah dihantar untuk berunding dengan kerajaan China, tetapi semuanya menemui kegagalan. Ini yang membawa kepada konflik ataupun ketegangan hubungan antara China dengan barat. Kegagalan ini akhirnya telah mencetuskan ketegangan hubungan dan telah membawa kepada perang Inggeris China pertama tahun 1839 hingga tahun 1842 pada abad ke-18. Ini adalah timbangan akhir yang kita boleh kaitkan dengan perkembangan masyarakat agraria pada abad 16, abad 17 dan abad ke-18. China terpaksa membuka pintunya kepada barat setelah berlakunya konflik antara barat dengan China, terutamanya dengan penjualan candu oleh British yang menyebabkan China mengalami kerugian pada waktu itu. Ini yang menyebabkan akhirnya China tewas dalam kedua perang ini dan China terpaksa membuka pintunya kepada dunia luar. Jadi kita jelaskan soalan yang kita jelas berdasarkan abad ke-16 ke abad ke-17, bergantung pada soalan kita tanya latar masanya di mana. Dan saya hanya beri perkembangan kepada masyarakat agraria apa yang berlaku abad 15, 16, 17 hinggalah abad ke-18 apabila China terpaksa membuka pintunya kepada dunia barat. Okey pelajar, jadi saya telah menjelaskan perkembangan masyarakat agraria di China, dan perkembangan ini kita boleh kaitkan dengan ciri-ciri agraria di China dan juga faktor-faktor masyarakat agraria berkembang, berubah dan maju pada abad ke-15, 16, 17 dan akhirnya abad ke-18. Ini apabila China terpaksa membuka pintunya kepada barat. Kesimpulannya, agraria adalah pertanian. Masyarakat agraria, masyarakat yang menjalankan aktiviti pertanian. Jadi mereka menjalankan kegiatan ekonomi yang lain juga berasaskan kepada pertanian. Jadi kita boleh kaitkan perkembangan masyarakat agraria di China dengan faktor-faktor ciri-ciri perkara ini. Pertama, dasar kerajaan. Banyak saya berikan contoh tadi bagaimana dasar kerajaan telah menyebabkan agraria di China berkembang, agraria di China berubah, agraria di China semakin maju. Sebelum mereka tewas dalam perang candu pertama kedua pada abad ke-18. Jadi dasar kerajaan itu berubah mengikut dinasti yang memerintah China pada waktu itu. Jadi bersihkan kawasan, misalnya contoh membersihkan kawasan pertanian, kawasan hutan, membuka kawasan baru untuk pertanian. Semua itu menambahkan produktiviti masyarakat agraria di China. Ini kawasan pertanian semakin diluaskan. Penempatan imigran ke kawasan yang baru, mengajar kaedah pertanian yang baru ataupun masyarakat literasi, memajukan pertanian yang baru, memperkenalkan sistem tanaman, kaedah pertanian, teknologi pertanian. Semua itu akan membantu meningkatkan produktiviti masyarakat agraria di China. Dan mereka juga memperkenalkan rayusan, misalnya menjaga binatang, mencari baka yang baik, bagaimana dapatkan hasil yang baik, tenusu yang baik misalnya. Sistem buruh juga telah mengalami perubahan, menghapuskan sekatan dan sebagainya, juga menggalakkan penubuhan syarikat, kesatuan, mengadakan sistem timbangan dan ukuran yang seragam, mata wang yang seragam. Semua itu akan menambahkan perkembangan, perubahan dan memajukan masyarakat agraria di China. Kita boleh kaitkan daripada apa yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan perkembangan masyarakat agraria. Kita kena faham, kita dah kaitkan. Kena ingat Pak Fajar, yang kita sebut agraria adalah masyarakat pertanian. Jadi kita kena kaitkan ciri-ciri itu dengan masyarakat pertanian. Bila kita jelaskan faktor, kita kena jelaskan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti pertanian. Bila kita lihat perkembangan pertanian, kita akan lihat perkara-perkara ini, apa yang berkembang. Makanya kita kata masyarakat agraria di China itu berkembang.
masyarakat agraria itu di China berubah sebab teknologinya berubah, produktivitinya bertambah, adanya pelabuhan, adanya perdagangan antarabangsa. Menyebabkan berubah. Dia semakin maju sebab pendapatannya semakin tinggi. Dasar kerajaan telah menggalakkan pembukaan kawasan baru, berlakunya pengkhususan. Itu menyebabkan pertanian askar agraria itu maju. Pelbagaian kegiatan ekonomi diusahakan oleh masyarakat agraria di China. Menjalankan aktiviti perusahaan porselin misalnya, tembikar, menternak binatang, mereka juga menternak sutera, menghasilkan ulat sutera, kain sutera, tekstil berkembang. Itu semua membantukan, memajukan lagi aktiviti pertanian di China. Okey, teruskan belajar, kita jumpa lagi. Selamat ulang kaji.